Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah adik-adik, kita sambung kelas pembelajaran online kita. Dan kali ini cikgu akan masuk tajuk tolak dan juga anu dalam tolak. Okey, adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 27. Okey, kat sini ada 5 soalan dan cikgu akan cuba buat semua dalam satu video. Okey, jom kita lihat soalannya. Okey, sekarang kita lihat soalan yang pertama. Okay, soalan dia, kira baki. Okey, kira baki ni maknanya soalan suruh kita tolak lah. Perkataan baki di situ merujuk kepada operasi tolak. Bila kita tolak, kita akan dapat baki. Betul tak? Jadi, soalan nombor 1 ni dia suruh kita tolak. Okey, jadi saya terus buat bentuk lazim. 67,592 tolakkan dengan 45,102. Okey, untuk tolak pun dia sama macam tambah, iaitu maksudnya dari segi step yang pertama kena susun nilai tempat dia kena sama. Okey, yang kedua kita tolak daripada belakang. Okey, step tu dia sama seperti tambah lah, iaitu susun nilai tempat sama dan mula daripada belakang. Okey, 2 tolak 2 habis, 9 tolak sifar 9, 5 tolak 1 4, 7 tolak 5 2, 6 tolak 4 2. Okey, jadi untuk soalan nombor 1A ni tak ada apa-apa operasi pinjam meminjam, tak ada. Semuanya cukup untuk ditolak. Jadi tak ada masalah untuk soalan 1A. Okey, soalan 1B, 93,000 tolakkan dengan 16,000. Okey, kita tengok soalan 1B. Sifar tolak sifar, sifar tolak sifar habis, sifar tolak sifar. 3 tolak 6. Yang ni tak boleh nak tolak sebab nombor kecil nak tolak nombor besar tak boleh. Kita kena pinjam dekat nombor depan. Tinggal 8, kita pinjam 1. Okay, pinjam 1 adik-adik nak letak kat depan macam ni boleh. Okay. Yang ni kalau adik-adik nak pinjam letak 1 kat depan ni pun boleh. Maknanya jadi 13 kan. Dan 13 nak tolak 6, adik-adik boleh guna dua cara, sama ada nak mengundur ataupun nak ke depan. Mengundur dia bahaya sikit, seperti kita berjalan mengundur kita boleh jatuh kan. Jadi begitu juga tolak, kalau kita mengundur dia agak bahaya, takut kita terskip nombor. Jadi kalau mengundur maksudnya macam ni, 13 kita undur, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Okay, maknanya dapat 7 kan. Kita undur sampai jumpa nombor 6, maknanya kita dapat 7. 8 tolak 1 7. Okay, kalau ke depan yang ni lebih baik. 13 tolak 6, maknanya kita mula daripada 6, kita sambung ke depan. Selepas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sampai jumpa nombor ni. Maknanya 13 tolak 6, kita sambung. Selepas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maknanya jari kita tengok ada berapa? Ada 7. Okay, itu cara yang kedua lah. Dan cara yang ketiga, yang ni pun boleh. Okay, cara yang ketiga ni agak bagus juga. Mungkin ada murid-murid yang guna cara yang ketiga ni. Cara yang ketiga, dia akan buat macam ni. 3 tolak 6 tak boleh. Dia pinjam 1 dekat sini. Ataupun dia sebut pinjam 10. Biasakan sebut pinjam 10. Tentang pinjam 10 ni adik-adik boleh rujuk dalam buku teks. Ada dia cerita tentang kenapa 10 ni. Okay, dalam buku teks ada cerita. Okay, pinjam 10. Jadi sebelum ni tajuk tambah cikgu dah suruh, cikgu ada sebut mengenai penggenap kan, mengenai penggenap. Jadi dalam tolak kita akan guna lagi sekali penggenap dia. 10, cara dia macam ni. 10 tolak nombor bawah, 10 tolak 6 dapat 4. Sebab kita dah biasa dengan penggenap penggenap 10 kita dah biasa dekat tajuk tambah, iaitu 19 28 37 46. Penggenap tu adik-adik kena hafal lah, dan 55 kan. Okey, jadi 10 tolak 6 kita akan terus dapat 4. Selepas tolak, tambah balik nombor atas. Maknanya 10 tolak 6, 4. Tambah 3, 7. Yang ni sebenarnya
Kalau ikutkan cikgu lebih suka cara ni lah. Tolak, tambah balik nombor atas. Okey. Tapi kalau adik-adik dah biasa guna cara ni, ikut cara ni. Yang mana adik-adik dah biasalah. Okey. Yang tu tidak menjadi masalah. Adik-adik nak guna cara macam mana sekalipun, yang penting tahu salah satu cara yang cikgu tunjuk tu lah. Okey. Dan seterusnya soalan C, 63,800 tolakkan dengan 1,400. Okey, pastikan susun ikut nilai tempat yang betul. Ni nilai tempat dia mesti betul. Okey, sifar tolak sifar habis 8 tolak 4, 3 tolak 1 tinggal 2. Dekat sini 6. Okey. Yang sini tak ada pinjam, tidak perlu pinjam, boleh tolak dengan boleh tolak terus. Jadi tak ada masalah. Untuk soalan D, 80,000 tolak dengan 6,327. Okey. Tolakkan macam ni. Okey, apabila adik-adik jumpa nombor yang banyak sifar macam ni, cara nak pinjam dia, jangan daripada sini terus pinjam nombor depan. Itu cara yang salah. Kita mesti pinjam sebelah macam tu. Maknanya sifar ni nak pinjam dengan kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia tak ada. Kawan dia pinjam dengan kawan sebelah ni pun tak ada. Yang ni pinjam dekat sini juga tak ada. Orang yang depan ni pinjam dengan orang yang paling depan. Dia pinjam 1, tinggal 7. Sekarang dia dah ada 10. Dia boleh bagi 1 kat sini, tinggal 9. Yang ni ada 10, dia boleh bagi 1 kat sini, tinggal 9. Dan bagi 1 kat sini, tinggal 9. Kalau dah expert, nombor yang macam ni boleh tulis potong sini, kurangkan 1. Lepas tu tulis 9, 9, 9, last kali 10. Tu kalau dah expert boleh buat macam tu lah. Tapi step dia macam ni lah, satu-satu macam tu. 10 tolak 7, 3. 9 tolak 2 dapat 7. 9 tolak 3 dapat 6. 9 tolak 6 dapat 3. Dan depan sekali 7. Selesai untuk soalan D. Kita teruskan lagi ke soalan baiklah. Sekarang kita lihat soalan E. Soalan E ni dia ada 2 nombor yang perlu ditolak. Jadi tolak ni dia tak sama seperti tambah. Kalau tambah, adik-adik boleh terus tambah 3 nombor sekaligus. Tapi kalau tolak, tak boleh. Adik-adik kena tolakkan satu nombor. Maksudnya macam ni. 28,058 tolakkan dengan 3,965. Tolak dulu satu nombor. Kita tolakkan. 8 tolak 5, 3. 5 tolak 6, tak boleh. Pinjam dekat sebelah, tak ada. Sifar kena pinjam dekat 8. Dia pinjam 1, tinggal 7. Sekarang dia dah ada 10. Boleh bagi pinjam dekat 5. Dia bagi 1, tinggal 9. 15 tolak 6. 15 tolak 6, cikgu kata tadi, ke depan lebih baik daripada mengundur. Jadi selepas 6 sambung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jari kita semuanya 9. Dan yang ni cikgu nak bagi tahu tips. Kalau adik-adik jumpa tolak, nombor atas dengan nombor bawah beza dia 1. Contohnya kat sini 5, bawah ni 6. Selepas 5, 6 kan. Ataupun atas 2, bawah 3. Ataupun atas 3, bawah 4. Ataupun atas 7, bawah 8. Dia beza 1 macam tu. Nak tolak memang tak boleh. Tapi dia kena pinjam dekat depan kan. Lepas dia pinjam, adik letak je 1 kat depan tu. Terus tulis 9. Sebab nombor yang beza 1 ni, kalau adik-adik tolak, mesti dapat 9. Selepas dia dah pinjam lah. Dengan syarat pinjam dulu, tak perlu kira. Terus tulis 9. Macam tu. Beza 1 sahaja. Kalau tak nak buat macam ni, ikut cara yang cikgu kata, cara yang ketiga tadi. Adik-adik nak letak 10 ke atas kan, pinjam 10 macam tu kan. Boleh. 10 tolak 6, 4. Pengenap 10 kan. Untuk 6, 4 kan. 4 tambah 5, dapat 9. Atau pulang lah. Nak letak 1 kat depan, ataupun nak pinjam 10 letak ke atas. Kita pulang pada adik-adik. 9 tolak 9 habis. 7 tolak 3, 4 dan 2. Tak perlu garis sebab ada satu lagi nombor nak kena tolak. Kemudian kita kena tolak lagi sekali dengan 708.
Okey. Tolak 2 kali macam ni lah. Dia kalau tambah boleh sekaligus, tapi kalau tolak kita kena buat satu-satu. Okey, 3 tolak 8 tak boleh. Kena pinjam 1 kat sini, tinggal 8. Okey, pinjam 1. Okey, jadi 13. 13 tolak 8, selepas 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dapat 5. Okey, 8 tolak sifar, 8. Sifar tolak 7, tak boleh. Pinjam 1 kat sini, tinggal 3. 10 tolak 7, 3, 3 dan 2. Okey, dapat jawapan dia lah. Okey, kalau kat sini tadi nak letak pinjam 10 pun boleh. 10 tolak 8, 2. Penggenap untuk 8, penggenap 10 untuk 8 adalah 2 kan. Jadi kita dapat 2 tambah 3 dapat 5. Okey, tolak, tambah balik nombor atas. Okey. Kalau rasa dah biasa dengan pinjam letak 1 kat depan, ikut cara tu. Okey, jangan tukar-tukar, nanti pening. Okey. Selesai untuk soalan 1E. Kita tengok soalan yang terakhir untuk nombor 1, iaitu soalan 1F 72,906. Yang ni pun ada tolak 2 nombor, jadi kita tolakkan dulu dengan 67. Okey, tolakkan dengan 67. 6 tolak 7 tak boleh. Pinjam dekat sifar tak ada. Pinjam sebelah tak ada. Sifar pinjam dekat 9, tinggal 8. Okey, dia dah ada 10. Bagi pinjam dekat sini, tinggal 9. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Beza 1, terus tulis 9. Begitu juga nombor ni. 6, selepas 6, 7 kan. Okey, kita dah pinjam, terus tulis 9 lah. Kalau adik-adik kira pun memang dapat 9. Sebab apa cikgu suruh tulis terus 9? Sebab nombor ni, kalau adik-adik kira, dia ambil masa yang panjang. Dia ambil masa yang agak lama. Sebab daripada 1 hingga 9, kita nak kena kira daripada 1 hingga 9. Okey, agak lama sikit lah. Okey, dengan syarat beza dia hanya 1. Okey. Okey, 9 tolak 6, 3. Sini 8, 2, 7. Okey, seterusnya kena tolak dengan 4,759. Okey, tolakkan. Habis. 3 tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah. 13 tolak 5. Selepas 5 sambunglah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, dapat 8. 7 tolak 7 habis. Okey, pinjam kat depan, tinggal 6. 12 tolak 4, selepas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapat 8. Okey, adik-adik pinjam macam ni boleh, tak ada masalah. Cuma dia lambat sikit lah. Sebab tu cikgu lebih suka guna yang pinjam 10 tu. Sebab dia sebenarnya lagi cepat. Okey, maksudnya tadi kan 3 tolak 5 tak boleh. Pinjam 10. Okey, 10 tolak 5, 5. Kita kena biasakan penggenap 10 ni. Pasangan dia 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5. Tajuk tambahkan cikgu suruh hafal yang ni kan, penggenap 10 kan. Jadi kalau kita menolak pun kita hafal benda ni, dia lagi cepat. Macam ni kan, 10 tolak 5, 5. Sebab pasangan dia 5, 5. Kalau sini 6, 10 tolak 6, 4. Okey, 10 tolak 5, 5. 6, 7, 8. Cepat. Lagi cepat daripada 13 tolak 5, selepas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun beza beberapa saat, tapi tetap lambat. Tahu? Okey, begitu juga dengan yang ni. Kalau kita pinjam 1 macam tadi, 12 tolak 4, boleh, tak ada masalah, kira macam tadi lah. Tapi kalau adik-adik pinjam 10, okey, 10 tolak 4, 6, 7, 8. Tengok 3 saat atau 2 saat dapat jawapan. Betul tak? Okey, 10 tolak 4. Yang penting hafal pasangan ni, penggenap 10. Dalam buku teks pun ada cerita tentang penggenap 10 ni. Okey, jadi itu sebenarnya lebih cepat lah. Okay, sekarang kita akan masuk soalan nombor 2. Cikgu padam yang ni. Okay. Kalau nak guna yang penggenap 10 tu, kena cuba praktis lah. Kalau rasa dah faham, boleh gunalah. Tak ada masalah. Macam cikgu sendiri pun, cikgu sentiasa belajar. Kadang-kadang cikgu dapat ilmu tu daripada anak murid cikgu sendiri. Sebab dia pergi tuition apa kan. Kadang-kadang apa yang dia bagi tahu tu, cikgu rasa lebih mudah, cikgu akan guna. Jadi kita ni jangan fokus kepada satu cara. Okay? Kalau kita rasa ada yang lebih mudah, ikut. Kalau rasa yang kita baru belajar tu susah, tak payah ikut. Dia macam tu. Okay? Sekarang kita lihat soalan nombor 2. Okay, nombor 2, jadual menunjukkan bilangan pengunjung di 2 buah taman rekreasi
Okey, Taman Rekreasi J, bilangan pengunjung dia 29,305. Okey, J 29,305. Dan bilangan pengunjung di Taman Rekreasi K adalah 40,890. Okey, ini bilangan pengunjung. Okey, soalan dia, berapakah lebihnya pengunjung di Taman Rekreasi K berbanding Taman Rekreasi J? Okey, kalau adik-adik jumpa perkataan lebih, biasa perkataan lebih ni merujuk kepada tambah. Okey. Tetapi kalau ada perkataan ni, lebihnya, berapakah lebihnya? Okey, berapakah lebihnya? Ini adalah operasi tolak. Okey, berapakah lebihnya K berbanding J? Ibarat dia macam ni. Adik-adik, contohnya Ali ada duit RM5, Siti ada duit RM1. Saya bertanya, Ali, berapakah lebihnya duit awak berbanding dengan Siti? Okey, dia pun keluarkan duit dia ada RM5, Siti buat keluar duit dia ada RM1. Kemudian tolakkan. 5 tolak 1 dapat 4. Ali pun jawab, duit dia lebih daripada Siti sebanyak RM4. Okey, kena tolak. Kalau soalan tanya berapakah lebihnya, dia akan sebut yang banyak dulu. Okey, diikuti dengan yang sikit. Okey. Dan untuk kira pun kita ambil yang dia sebut dululah, yang dia sebut berapakah lebihnya K. Jadi K duduk atas. Berapakah lebihnya bilangan pengunjung di Taman Rekreasi K berbanding J. Jadi K tolak J lah. Okey, macam ni. Tolakkan macam tu. Okey. Okey, baiklah. Sifar tolak 5. Tak boleh. Pinjam kat depan. Tinggal 8. 10 tolak 5. Kita dapat 5. 8 tolak sifar. 8 tolak 3. Sifar tolak 9. Pinjam dekat sebelah. 10 tolak 9 dapat 1. 3 tolak 2, 1. Okey, ini jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni dia nak cari nombor di dalam kotak. Okey, kotak tu pula berada di depan. Okey, kalau soalannya macam ni, 31,970 tolak berapa? Sama dengan 28,654. Okey, ini soalan dia. 31,970 tolak berapa? Sama dengan 28,654. Jadi macam mana cara kita nak cari nombor kat tengah? Okey, apabila operasi tolak, dia tak sama macam tambah. Kalau kita buat tajuk tambah sebelum ni, nak cari nilai anu di tengah ke, di depan ke, cara dia sama. Kita kena tolak. Okay, kita kena tolak sahaja. Betul tak? Dalam tajuk tambah. Tetapi dalam tajuk tolak, nak cari nilai di tengah. Anu lah cikgu sebut istilah dia anu. Nak cari nilai anu di tengah ataupun nilai anu di depan, dia berbeza, tak sama. Okay? Cikgu bagi tips sikit lah. Kalau dalam buku pun dia buat tip macam ni juga. Dia menggunakan nombor kecil. Okay, sebagai contoh, 5 tolak berapa? Dapat 2. Berapa? Tolak 3 dapat 2. Contoh. Okay, dalam buku teks mungkin dia guna nombor lain, tapi nombor kecil macam ni jugalah. Dia guna nombor yang kecil macam ni juga. Okay, jadi 5 tolak berapa? Dapat 2. 5 tolak 3. Yang ni pula, berapa tolak 3 dapat 2? 5 kan? Okay. Jadi sekarang, daripada yang kita dapat ni, yang ni, 3. Macam mana kita nak dapat 3 ni daripada nombor yang dia bagi? 5 tambah 2 ataupun 5 tolak 2? 5 tolak 2. Jadi kat sini, yang ni kena tolak. 5 kena tolak 2. Barulah dapat nombor kat sini. Okay. Untuk yang ni pula, macam mana nak dapat 5? 3 tolak 2 ke 3 tambah 2? Yang ni kena tambah. 3 tambah 2 dapat 5. Okey, baiklah. Kalau nombor yang besar macam tu, nombor yang besar macam tu, sama je konsep dia. Nak cari nilai kat tengah, kena tolak. Nak cari nilai di depan, kena tambah. Okey, tips lain yang adik-adik boleh guna apabila jumpa kotak macam ni. Okey, tak perlu tengok nombor kecil pun tak apa. Tengok kat sini terus. Okey, nombor ni
dia nak tolak nombor kat sini. Nombor kat sini adakah lebih besar daripada dia? Tak kan? Nombor kat sini mesti lebih kecil daripada dia. Barulah dia boleh tolak. Betul kan? Jadi, untuk dapatkan nilai yang kecil, kecil lah, anak panah ke bawah kecil lah. Cikgu buat anak panah ke bawah menunjukkan dia tu kecil. Nak dapat nilai yang kecil, kat sini, apa perlu kita buat? Dua nombor ni, tambah atau tolak? Kalau tambah, nombor tu jadi besar ke kecil? Tambah, nombor akan jadi besar. Kita nak nombor yang kecil. Nak dapat nombor yang kecil, kena tolak. Itu salah satu cara untuk adik-adik berfikir operasi apa perlu buat dua nombor ni. Nak tambah ke nak tolak? Okey, kalau kita tak hafal lah. Kalau adik-adik hafal, tak apa. Nak cari nilai kat tengah, kena tolak. Nak cari nilai kat depan, kena tambah. Kalau adik-adik hafal benda tu, tak ada masalah. Okey, kalau tak hafal, itu cara dia. Nombor kat tengah, nak tolak nombor kat sini, kita nak tolak, mesti lebih kecil daripada dia. Nak dapat nombor yang kecil, kita kena tolakkan. Jadi, 31,970 tolakkan 28,654. Tolakkan. Sifar tolak 4 tak boleh, pinjam dekat depan, tinggal 6. 10 tolak 4, 6. 6 tolak 5, 1. 9 tolak 6, 3. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam 10. Cikgu guna 10 pula. 10 tolak 8, 2. Tambah 1, 3. Okay. 10 tolak 8, 2. Dia pengenap. Untuk tambah boleh, untuk tolak pun boleh. Okay. 10 tolak 8, 2. Tambah 1, 3. Okay. 2 tolak 2, habis. Okay, boleh faham Jadi kita dapat jawapan kat sini adalah 3,316. Okay, kita tengok soalan B. Soalan B dia berbeza sikit. Dia letak kotak di depan, tolakkan 18,435 sama dengan 67,913. Okey. Tadi cikgu bagi tahu nombor sini nak tolak nombor kat sini mesti lebih kecil daripada dia. Mesti kurang daripada dia. Barulah boleh tolak. Betul kan? Jadi nak dapat nombor yang kecil, kita perlu tolak. Barulah dapat nombor yang kecil. Sekarang nombor kat depan, nak tolak nombor di sini, nak tolak, nombor kat sini mesti lebih besar daripada dia. Okay, nombor kat depan mesti nombor yang besar. Nak dapat nombor yang besar, mesti tambah. Baru dah dapat nombor yang besar. Kalau tolak, mesti nombor tu kecil. Kalau tambah, nombor tu mesti besar. Okay, jadi nak dapat nombor yang besar, kita kena tambah lah. 18,435 tambahkan dengan 67,913. Okay, kita tambahkan 8, 4, 13, 8, 9, 10, 16, 6, 7, 8. Okey. Jadi kita akan dapat jawapannya 86,348. Nombor kat sini besar. Okey, boleh faham tak? Yang ni adik-adik kena faham betul-betul. Okey. Kalau tambah tolak yang biar macam nombor 1 tadi tak ada masalah sangat. Yang ni dia kategori level dia tinggi sikit. Tapi tak susah. Adik-adik kena tahu tips yang cikgu bagi tahu tadi. Okay, kalau adik-adik ingat tip yang cikgu bagi tahu tu, boleh jawablah soalan ni. Boleh Okay, kita tengok soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4 dia ada dua. Okey, soalan nombor 4 ni dia ada dua soalan. Soalan A. Berapakah perlu ditolak daripada 18,406 supaya menjadi 6,249? Daripada ayat yang dia bagi, kita buat ayat matematik. Okey, kita bina ayat matematik. Dia tanya berapakah perlu ditolak. Okey, dia tanya berapakah perlu ditolak daripada 18,406. Berapa perlu ditolak? Okey, berapa perlu ditolak daripada? Daripada tu maknanya nombor yang dia sebut tu kena duduk depan lah. Okey, berapa kena tolak daripada nombor ni supaya menjadi. Okay, menjadi itu sama dengan 6,249. Berapa nak kena tolak daripada nombor ni supaya menjadi nombor ni? Ini ayat matematik. Okey. Jadi untuk cari nilai di tengah, nombor sini
nak tolak nombor yang kita nak cari ni, nombor yang kita nak cari mesti lebih kecil ke lebih besar daripada nombor depan? Mesti lebih kecil. Kalau dia lebih besar, macam mana nak tolak? Dia mesti lebih kecil. Okey, dia mesti lebih kecil daripada nombor depan. Okey, ni untuk sekolah rendah lah. Kalau adik-adik naik sekolah menengah, nombor kat sini boleh jadi nombor yang besar sebab adik-adik belajar tajuk negatif positif. Okey, integer. Jadi untuk sekolah rendah, nombor kalau kita nak tolak, nombor kat sini mesti lebih kecil daripada nombor depan. Adik-adik ingat yang tu je untuk sekolah rendah. Adik-adik ingat nombor yang kita nak tolak mesti lebih kecil daripada dia. Okey. Jadi nak dapat nilai yang kecil, kita kena tolak lah. Kalau kita tambah, nombor tu jadi besar. 18,406 tolakkan 6,000. Okey, tolakkan dengan 6,249. Okey, 6 tolak 9 tak boleh. Pinjam dekat sini tak ada. Sifar pinjam dekat 4, tinggal 3. Dia dah ada 10, dia bagi dekat 6, tinggal 9. Nak tulis 16 ataupun nak tulis 10? Tulis 10 10 tolak 9, 1. Okey, pasangan 9 adalah 1. 10 tolak 9, 1. Tambah 6, 7. 9 tolak 4, 5. 3 tolak 2, 1. 8 tolak 6, 2, 1. Okey, kita dapat jawapan untuk soalan A, 12,157. Okey, untuk yang pinjam ni, kalau adik-adik tak faham pinjam 10 ni, adik-adik buat cara yang adik-adik faham lah. Pinjam 16. Pinjam 1 jadi 16. Kemudian kira lah selepas 9, 10, 11 sampai dapat 7. Okey. Itu soalan A. Kemudian kita lihat soalan 4B. Soalan 4B dia kata tolak 583 dan 2046 daripada 97,510. Dia suruh kita tolak 583 dan 2046 daripada, kita sambung bawah, 97,510. Dia suruh kita tolak. Tolak apa? Dua nombor ni. 583 dan ni merujuk kepada kena tolak dua kali, ataupun nombor ni kita boleh tambahkan. Okey, daripada nombor ni. Maksudnya dia ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, adik-adik boleh buat 97,510 tolak dua nombor ni, 583, kemudian tolak lagi 2046. Okey, dia suruh kita tolak ni dan ni daripada nombor ni. Maknanya boleh tolak satu-satu macam ni. Atau yang kedua, adik-adik buat tolak nombor ni, adik-adik tambahkan dulu. Okey, dua nombor ni nak kena tolak kan, tapi adik-adik nak gabungkan dulu pun boleh. 583 dengan 2046 ni adik-adik nak tambahkan dulu. Kalau nak tambahkan dulu, kena letak kurungan. Kalau tak ada kurungan, adik-adik tak boleh buat tolak ni tambah ni. Salah. Itu salah. Okay. Jadi kalau ikut yang betul, ikut ayat atas ni lah, dia suruh kita tolakkan dua nombor ni daripada nombor ni. Inilah. Kalau ikutkan yang ni dah operasi bergabung tahun 5, tak silap cikgu, ada kurungan ni. Ada kurungan. Tak silap cikgu dah tahun 5. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Adik-adik boleh buat macam ni juga. Okey, boleh. Jadi kalau ikut cara ni, adik-adik kena tolak satu-satu lah. 97,510 tolakkan dengan 583, tolakkan. Okey, pinjam, tinggal sifar. 10 tolak 3, 7. Sifar tolak 8, tak boleh. Pinjam dekat depan, tinggal 4. Okey, 10 tolak 8, 2. 4 tolak 5, tak boleh. Pinjam dekat depan. Okey, tengok ni 14. Selepas 4, 5 kan. Terus tulis 9. Kita dah pinjam, dia jadi 14. Tolak 5, terus tulis 9. Ataupun kalau adik-adik nak tulis pinjam 10, 10 tolak 5, 5 tambah 4, 9. Okey, mana-mana lah. Okey, kat depan ni 6, 9. Tolakkan dengan 2046. Okey, tolakkan 1. Ni pinjam 10. Yang ni cikgu ikut pinjam 10 pula.
10 tolak 4, 6. Tambah 2, 8. Okay? Ataupun letak 1 kat depan. Mana-mana lah 8 tolak sifar, 8. 6 tolak 2, 4 dan 9. Okey. Kalau adik-adik nak ikut cara yang kedua ni, adik-adik kena tambah dulu. Dapat jawapan. Katakan dapat suatu jawapan. Nombor ni tolak dengan jawapan yang dapat ni. Maknanya jawapan yang kita tambah ni letak bawah nombor ni. Tolakkan, dapat sama macam ni. Okey, itu soalan nombor 4. Ada satu lagi soalan yang terakhir, soalan nombor 5. Yang ni melibatkan tajuk anu dalam tambah. Okey, soalan yang kelima ni dia merujuk kepada tajuk anu dalam tambah. Okey, nota dia ada kat atas ni Okey, baiklah, dia lebih kurang sama dengan soalan yang nombor 3 tu je sebenarnya. Dia lebih kurang sama. Bezanya yang ni dia menggantikan nilai yang kita nak cari tu dengan suatu huruf ataupun suatu simbol. Okey, kalau kat sini dia gantikan dengan huruf K. Dia boleh ganti dengan huruf A, B, C sampai Z. Dia boleh gantikan dengan simbol bintang, bulan dan sebagainya. Okey, dia boleh gantikan, semua tu sebenarnya sama je. Kalau kita letak kotak seperti soalan nombor 3. Okey, cara dia tetap sama. Cara kira dia tetap sama seperti soalan nombor 3 lah. Okey, kalau adik-adik faham nombor 3, maka yang ni tak ada masalah. Ibarat dia sini kotak lah, K ni. Okey. Kalau adik-adik ingat semula yang nombor 3 tadi, nak tolak nombor kat sini, nombor sini mesti lebih kecil daripada dia kan. Nombor sini mesti kecil. Jadi nak dapat nilai yang kecil, kena tolak. Jadi 79 tolak 36. 9 tolak 6, 3. 7 tolak 3, dapat 4. Okey. Jadi adik-adik tulislah K sama dengan 43. Tulis macam tu lah. Okey, soalan B. Okey, soalan B, K tolak 22 sama dengan 73. Yang ni pula nombor, nak cari nilai di depan. Nombor kat depan ni mestilah nombor yang besar. Nombor yang besar. Nak dapat nombor yang besar, kita kena tambah. Okey. Jadi adik-adik tambahkan je nombor ni. Dapat 5, 9. Maka K sama dengan 95. Okey. Okey, soalan seterusnya, yang kedua terakhir. Soalan C, 80 tolak K sama dengan 65. Okey, yang ni cikgu nak tanya adik-adik lah pula. Nilai kat sini besar ke kecil? Kecil. Nak dapat nilai yang kecil, kena buat apa? Kena tolak. Okey, kena tolak. Tolakkan. Sifar tolak 5 kita pinjam. 10 tolak 5, 5. 7 tolak 6, 1. Okey, terdapat 5, 15. K sama dengan 15. Okey, soalan yang terakhir, soalan D. Soalan D, dia nak K tolak 68 sama dengan 19. Okey, yang ni adik-adik cuba jawab. Cikgu nak tanya. Okey, cepat. Jangan nyorok, jangan senyum. Cepat jawab yang ni. Nilai kat depan besar ke kecil? Okay, nilai kat depan ni besar ke kecil? Nilai kat depan ni adalah nilai yang besar. Okay, supaya dia boleh tolak nombor belakang dia. Jadi nak dapat nilai yang besar, kita kena tambah. Okey. Jadi tambahkan dua nombor ni. 9 tambah 8, 17. 6, 7, 8. Maka jawapannya 87. Okey. Selesai semua soalan nombor 1 hingga nombor 5. Okey. Yang penting kat sini adik-adik kena faham istilah-istilah penting dalam tolak, seperti lebihnya, berapakah lebihnya. Okey, selain daripada apa yang ada kat sini untuk tolak, dia ada lagi kata kunci lain yang merujuk kepada operasi tolak. Okey, seperti perkataan ni. Kalau adik-adik jumpa perkataan beza, soalan tanya berapakah beza antara 68 dan 19. Okey, beza kena tolak lah, bukan tambah, tolak. Okey, contohnya ni, berapakah beza 80 dengan 65? Berapakah beza 65 dengan 80? Dia sebut yang mana dulu tak kisah. Yang penting kalau jumpa perkataan beza, adik-adik kena yang besar tolak yang kecil. Jangan adik-adik tengok dia sebut berapakah beza 65 dengan 80,
dia sebut 65 dulu, adik-adik pun letak 65 tolak 80. Ini salah. Beza ni kena tolak, tetapi yang besar tolak yang kecil, walaupun dia sebut nombor yang kecil dulu. Itu kena ingat. Selain daripada beza, perkataan yang merujuk kepada operasi tolak adalah selisih. Berapakah selisih antara 80 dan 65? Samalah, tolak. Lagi kurangkan. Soalan kata kurangkan. Contohnya kan dia tanya kurangkan 65 daripada 80. Maknanya 80 tolak 65. Kalau kurangkan, dia akan sebut nombor kecil dulu daripada nombor yang besar. Kurangkan untuk tolak ni dia agak banyak lah dia punya kata kunci. Kalau tambah ni kata kunci dia tak banyak, tetapi kalau tolak dia punya kata kunci banyak. Lebihnya tadi kan, selain daripada tolakkan, itu memang tolak lah. Ini antara perkataan lain yang merujuk kepada operasi tolak. Jadi selesai untuk tajuk tolak. Kita akan masuk lepas ni tajuk operasi bergabung pula, muka surat yang seterusnya. Jadi cikgu berhenti kat sini. Jangan lupa untuk adik-adik tekan like, tekan share, tekan subscribe, dan yang paling penting tekan butang loceng kat bawah tu. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Cikgu berhenti kat sini dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.